Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung kita punya chapter quadratic functions. Okay, sebelum ni kita dah belajar tentang macam mana kalau dia bagi dekat kita satu persamaan kuadratik. Contoh mana persamaan kuadratik lah. Ni. Okay, macam ni. Satu persamaan kuadratik. Dan kita nak dapatkan dia punya punca ataupun roots. Okay, kita buat dengan menggunakan formula. Kita dapatlah dia punya roots satu. Yang ni 5.317. Satu lagi negatif 1.317. Okay, benda ini dipanggil sebagai punca ataupun roots. Kalau kita lukis graf macam ni, roots tersebut adalah tempat di mana graf itu bersilang pada paksi X. Contoh kat sini adalah negatif 1.317. Dekat sini adalah 5.317. Okay. Pada hari ini pula, apa yang kita nak belajar adalah kita nak belajar dua benda pada hari ini. Okay, forming quadratic equations from given roots. Okay, kita nak membentuk persamaan kuadratik dengan menggunakan punca-punca. Okay, dengan menggunakan punca. Tadi kita ada persamaan kuadratik AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Kita cari punca, kita dapat X sama dengan berapa, X sama dengan berapa. Ini adalah puncanya. Sekarang dengan menggunakan punca tersebut, kita nak bentuk balik persamaan kuadratik yang bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Basically reverse process lah maksudnya. Roots, kita nak bentuk balik equation dia. Okay, yang pertama, how to form quadratic equations when the roots alpha and beta. Okay, kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, roots tu pun boleh dikenali dengan alpha dan beta. Tadi, contoh mana dah? Okey, mana contoh tadi? Ni, contoh ni, kita buat, ni adalah persamaan dia, kita dapat dua punca. Punca yang pertama, punca yang kedua. Punca-punca ini juga boleh dikenali sebagai yang ni alpha, yang ni beta. Ataupun yang ni alpha, yang ni beta. Sajalah bagi nama, nak bagi syok sikit kan. Okey, itu adalah punca-punca. Okey, cara nak membentuk persamaan kuadratik dengan mempunyai punca-punca adalah, ini adalah caranya, ini adalah formulanya, iaitu X kuasa 2 ditolakkan dengan sum of roots. Okey, SOR ni adalah sum of roots. Okey, saya dah suruh kamu baca sikit kan hari tu nota semalam untuk pelajaran hari ini. Jadi saya harap kamu fahamlah benda ni. Okey, SOR ni adalah sum of roots. Saya tulis kat sini. Sum of roots iaitu hasil tambah punca. Okey, X kuasa 2 ditolakkan dengan hasil tambah punca ditambahkan dengan POR ataupun POR kita sebut. Okey, product of roots. Okey, POR ni adalah product of roots. Produk tu adalah hasil darab. Okey, hasil darab punca. Dan benda ini adalah sama dengan kosong. Okey, saya akan ajar konsep tentang benda ini. Dan yang kedua, saya akan ajar konsep yang kedua ni, itu how to find sum of roots and product of roots from a given quadratic equation. Yang kedua yang kita akan belajar adalah kita akan ada satu persamaan kuadratik, AX tambah B, X tambah C sama dengan kosong ni. Kita akan keluarkan apa dia punya sum of root dan juga dia punya product of roots. Jadi kita akan belajar tentang benda ni, dan kita akan jawab tentang gabungan tentang kedua-dua benda yang kita belajar dua ni. Okey, benda ini tengok formula-formula dia ni, jangan risau, dalam buku teks pun ada, kamu boleh refer buku teks pada page 39. Okey, terus kita tengok kita punya pelajaran yang pertama ni, poin yang pertama ni, how to form quadratic equations when the roots alpha and beta are given. Okey, contoh. Macam saya cakap tadi, cara nak membentuk persamaan kuadratik. Okey, ini adalah formula dia. X kuasa 2 ditolakkan dengan SOR X plus POR. SOR POR kita panggil kat sini. Okey, SOR POR. Okey, sama dengan kosong. Di mana alpha dengan beta ni adalah dia punya roots. Okey, contoh. Katakanlah dia bagi kat kita dua punca. Okey, persamaan kuadratik ada dua punca kan. Biasanya kita selesaikan X ada dua. Contoh 1, 5, satu lagi 3 contohnya. Okey, itu adalah alpha dan juga beta lah. Okey, jadi kita nak membentuk persamaan kuadratik. Untuk soalan yang pertama ni, dia bagi persamaan kuadratik kat kita adalah 2 dan 3. Macam mana kita nak bentuk dia? Okey, mula-mula sekali, apa yang kita kena buat adalah kita kena carilah benda ni. Okey, kita kena cari ni dulu. Sum of root ataupun SOR. Okey, sum of roots. Iaitu alpha plus beta. Dan benda ini adalah sama dengan 2 ditambahkan dengan 3. Hasil dia kita akan dapat 5. Okey, sum of roots adalah alpha tambah beta. 2 dan 3 ni adalah alpha lah. Ni alpha, ni beta. Okey, tambahkan dia. 2 tambah 3 dapat 5. Settle. SOR. Sum of root dah settle. Seterusnya apa yang kita kena cari adalah POR, iaitu product of roots. Okey, tulis kat sini. Product of roots sama dengan alpha times beta. Alpha didarabkan dengan beta. Alpha tadi adalah 2, beta adalah 3. Jadi 2 darab 3. 2 darab 3 dapat 6. Okey, ini adalah sum of roots.
Ini adalah product of fruits. Dah dapat kedua-dua benda ni, apa yang kita perlu buat ialah masukkan saja ke dalam formula yang berada di atas. Okey, formula dia adalah X kuasa 2 ditolakkan dengan SOR X ditambahkan dengan POR sama dengan kosong. Okey, gantikan masuk. X kuasa 2 ditolakkan dengan SOR tadi adalah 5. X letak kat belakang. Okey, SOR ni jawapan dia 5. X letak kat belakang. Ditambahkan dengan POR product of fruits adalah 6 sama dengan kosong. Maka selesailah pembinaan persamaan kuadratik dengan menggunakan punca yang diberi. Okey, jelas? Ada apa-apa nak tanya? Jelas. Kita faham Dia bagi kat kita dua roots, kita boleh bentuk persamaan kuadratik dengan menggunakan formula ini. Yang penting kita dapatkan sum of roots dan juga product of roots, masukkan sahaja ke dalam formula. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua kat sini. Dia bagi kita dua punca, negatif 5 dan juga 4. Okey, yang ni adalah alpha, yang ni adalah beta. Ataupun kamu nak terbalikkan, yang ni alpha, yang ni beta. Tak ada masalah, boleh balik. Okey, no problem. Okey, jadi nak bentukkan persamaan kuadratik, mula-mula sekali kena dapatkan sum of roots, iaitu alpha plus beta sama dengan negatif 5 ditambahkan dengan 4. Negatif 5 tambah 4 dapat negatif 1. Okey, very good. Seterusnya dapat product of roots pula, iaitu alpha multiply with beta, iaitu negatif 5 didarabkan dengan 4, jawapan dia adalah negatif 20. Kita masukkan ke dalam formula x square minus SOR x ditambahkan dengan POR sama dengan kosong. Jadi gantikan x kuasa 2 tolak sum of roots tadi adalah negatif 1x ditambahkan dengan product of roots adalah negatif 20 sama dengan kosong. Okey, jangan tinggalkan jawapan begini. Okey, sebab apa? Sebab kat sini ni belum diselesaikan, yang ni pun belum diselesaikan. Kat sini negatif dengan negatif dia akan jadi positif. Maka kita akan dapat x kuasa 2 ditambahkan dengan 1x. Okey, tapi ni 1x kan? Tapi 1 kita tak payah tulis lah. Terus kita tulis dia sebagai x. Okey, kat sini pula tambah dengan tolak dia akan jadi tolak. Tolakkan dengan 20 samakan dengan kosong. Maka selesailah persamaan kuadratik tersebut. Okey, boleh? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Alright, tak ada. Kita proceed ke contoh yang seterusnya. Okey, ni konsep ya. Soalan dalam exam nanti tak adalah mudah macam ni. Ini adalah konsep untuk memahamkan kamu apa itu, macam mana kita nak bina persamaan kuadratik dengan apabila dibagi kat kita roots. Okey, contoh yang seterusnya, negatif 3 dan juga negatif 6. Macam tadi juga, sum of roots. Okey, kita tambahkan terus. Negatif 3 tambahkan dengan negatif 6, sum of root dia. Negatif 3 tambah negatif 6, maka dia dapat negatif 3 tolak 6. Okey, tambah tolak dia akan jadi tolak. Negatif 3 tolak 6 jadi negatif 9. Product of roots pula, iaitu negatif 3 didarabkan dengan negatif 6. Negatif 3 darab negatif 6 jadi positif 18. Masukkan ke dalam formula. Okey, nak senang ingat formula ni, supaya melekat dalam kepala kamu, biasakan diri tulis dulu formula. Okey, x kuasa 2 tolakkan dengan sum of roots x ditambahkan dengan product of roots. Okey, sama dengan kosong. Okey, biasakan diri tulis formula. Kemudian kita gantikan masuk x kuasa 2 ditolakkan dengan sum of root dia adalah negatif 9. X dekat belakang ditambahkan dengan product of roots dia adalah 18 sama dengan kosong. Okey, sama macam saya cakap tadi, jangan tinggalkan jawapan macam ni. Yang ni boleh diselesaikan, kita kena selesaikan. Maka jawapan akhir x kuasa 2 ditambahkan dengan 9x ditambahkan dengan 18 sama dengan kosong. Okey, jadi selesailah kita punya persamaan kuadratik. Ini adalah cara untuk membina persamaan kuadratik apabila diberi dua punca. Okey. Okey, ada apa-apa nak tanya untuk yang pertama ni? Kita dah settle, dah cover untuk yang ini. Macam mana nak membentuk quadratic equation apabila diberi punca alpha dan juga beta. Ada apa nak tanya? Kalau tak ada, kita masuk yang part yang kedua. Okey. Part yang kedua adalah how to find sum of roots and product of roots from a given quadratic equations. Okey, dia bagi kita persamaan kuadratik, kita nak tentukan yang mana apa dia punya sum of roots dan apa dia punya product of roots. Okey, jadi kita terus tengok contoh. Okey, how to find sum of roots and product of roots from a given quadratic equations. Okey, ini adalah general form quadratic equation. Okey, nak dapatkan sum of roots. Okey, nak dapatkan sum of roots iaitu alpha tambah beta ni, caranya adalah kita ambil negatif b bahagikan dengan A. Apa benda negatif B bagi A ni? Kita ambil ni B bahagikan dengan A. Okey, ni A dengan B ni kita boleh dapat daripada persamaan kuadratik. Ini adalah formula dia. Negatif B per A adalah untuk dapatkan sum of roots. Untuk dapatkan product of roots pula, okey, caranya adalah kita ambil C dibahagikan dengan A.
Okey, benda ni formula ni ada di dalam buku teks kamu page 39. Jadi lepas ni kamu nak buat latihan, kamu boleh refer dekat buku teks tentang dia punya formula lah. Okey, jadi nak bagi contoh, kat sini kita ada satu persamaan kuadratik, x square minus 5x plus 3. Okey, jadi kita nak dapatkan dia punya sum of roots dan juga dia punya product of roots. Okey, jadi apa yang kita nak buat first step? First step mula-mula sekali biasakan diri, dapatkan dulu dia punya A, B dan juga C. Okey, jadi A dia kat sini adalah 1, B dia kat sini adalah negatif 5 dan C dia adalah 3. Okey, benda ni kita dah belajar first mula-mula sekali waktu kita belajar MX dulu, saya dah ajar dah A, B, C ni macam mana nak cari. Okey, seterusnya nak dapatkan sum of roots. Okey, sum of roots iaitu dia punya alpha tambah beta adalah sama dengan negatif B dibahagikan dengan A. Negatif B, okey, B dia kat sini adalah negatif 5. Gantikan B ni dengan negatif 5. Okey, dibahagikan dengan A. A dia kat sini adalah 1. Okey, masukkan ke dalam formula. Okey, kita tengok sini. Sini negatif, sini negatif. Negatif dengan negatif dia akan jadi positif. Okey, jadi jawapan dia kita akan dapat 5/1 ataupun 5/1 ni boleh tulis dia sebagai 5 sahaja. Ini adalah cara untuk kita dapatkan sum of roots. Okey, negatif B dibahagikan dengan A. Nak dapatkan product of roots pula. Okey, sebab kat sini. Product of roots caranya adalah kita ambil C dibahagikan dengan A. Okey, C dia tadi adalah 3, A dia adalah 1. Jadi kita bahagikan saja 3 bahagikan dengan 1, maka dapatlah product of roots dia adalah 3. Okey, simple saja. Boleh faham ke? Boleh. Alright, contoh lagi. Saya tunjukkan lagi 3 contoh. Okey, nak memudahkan apa benda sum of roots dengan product of roots tu macam nak cari, saya simplifykan, saya tulis kat sini supaya senang kita nak buat. Okey, yang pertama, okey, x square plus 4x minus 2 equal to 0. Kita nak dapatkan sum of roots dan juga product of roots. Tentukan dulu A, B dan C. A dia adalah 1, B dia adalah 4, C dia adalah negatif 2. Okey, dapatkan sum of root. Okey, negatif B dibahagikan dengan A. Negatif B dia adalah 4, A dia adalah 1. Jadi negatif 4 dibahagikan dengan 1, jawapan dia akan dapat negatif 4. Ini adalah sum of roots. Yang kedua, product of roots. Okey, cara nak dapatkannya adalah C perkan dengan A. C dia adalah negatif 2, A dia adalah 1, maka jawapan akhir dia akan dapat negatif 2. Selesai dapat sum of roots dan juga product of roots. Okey, mudah saja. Terus kita tengok contoh yang kedua. Okey, 2x kuasa 2 ditambahkan dengan 5x ditolakkan dengan 8 sama dengan 0. A dia adalah 2, B dia adalah 5, C dia adalah negatif 8. Sum of roots adalah sama dengan negatif B over A. Sama dengan negatif B dia adalah 5, A dia adalah 2. Jadi jawapan akhir akan dapat negatif 5/2. Alright. Kemudian nak dapatkan dia punya product of roots. Okay, product of roots dia adalah C dibahagikan dengan A. C dia adalah negatif 8, A dia adalah 2, negatif 8 bagi 2, maka dapatlah negatif 4. Okey, dan contoh yang terakhir, nombor 3. Okey, 3x kuasa 2 ditolakkan dengan 9x, tambahkan dengan 8 sama dengan 0. A dia adalah 3, B dia adalah negatif 9, C dia adalah 8. Sum of roots sama dengan negatif B per A. Negatif B, negatif 9, perkan dengan A dia adalah 3. Okey, ni negatif dengan negatif, kita pemudahkan dulu. Dia akan jadi positif 9 dibahagikan dengan 3. Jawapan dia akan dapat 3. Okey, product of roots pula. Okey, saya laju je benda ni sebab saya rasa mudah je. Okey, gunakan formula, masuk, terus dapat nilai. Okey, product of roots adalah C perkan dengan A. C dia adalah 8, dibahagikan dengan A dia adalah 3, tak boleh bagi. Inilah jawapan dia, 8/3. Alright, jelas? Boleh faham ke? Okey, so setakat ni apa yang kita dah belajar adalah yang ini ya, yang tadi dia bagi kat kita 2 punca. Okey, contoh 2 dengan 3 ke, ataupun negatif 5 dengan 6 ke, kita nak membentuk persamaan kuadratik dengan formula x kuasa 2 ditolakkan dengan sum of roots ditambahkan dengan product of roots sama dengan 0. Okey, yang kedua saya ajar tadi adalah macam mana kita nak extract sum of root dan juga product of roots daripada persamaan kuadratik. Dia bagi kita persamaan kuadratik, kita nak keluarkan sum of root dan juga product of roots. Okey, ini adalah konsep. Apa yang saya ajar kat kamu tadi adalah konsep. Okey, konsep itu kamu kena simpan dalam kepala dan benda itulah yang akan kita gunakan untuk menjawab soalan-soalan yang lebih kompleks lepas ini. Okey, contoh yang saya nak tunjukkan lepas ini adalah gabungan
kedua-dua apa yang saya ajar tadi. Okey. Okey, benda ni pun saya ambil daripada buku teks. Kamu boleh refer buku teks. Example 4 dalam buku teks. Muka surat apa ni? Okey, muka surat 40. Jadi ada 3 soalan kat sini. Kita akan cuba jawab satu persatu. Dan kita akan cuba jawab satu-satu. Kalau ada masalah, boleh tanya. Okey, ada orang tanya kat chat ni tadi. Cikgu, kalau jawapan tadi dalam pecahan, kalau ditukarkan kepada perpuluhan, jawapannya betul ke tidak? Okey, nasihat saya. Kalau jawapan tu kamu dapat dalam perpuluhan, kamu tekan kalkulator dapat perpuluhan. Okey, kalau boleh, tukarkan kepada pecahan. Okay. Biasanya kamu tekan kalkulator kan, 8 bagi berapa-berapa, tekan kalkulator, dapat pecahan, dapat perpuluhan. Kalau perpuluhan tu boleh ditukarkan kepada pecahan, tukarkan kepada pecahan. Kalau tak boleh, tak apa, biarkanlah perpuluhan, tapi at least ambil 2 tempat perpuluhan. Okay, at least 2 tempat perpuluhan. Tapi lebih baik kalau kamu tukarkan jawapan tu kepada pecahan sebab dia adalah lebih tepat. Okay, jelas Okay, example 4, kita nak cuba jawab example 4. Ada 3 sahaja contoh sebelum kamu boleh buat latihan sendirilah. Okay, if alpha and beta are the roots of the quadratic equation, 2x squared plus x is equal to 4. Form a quadratic equation with the following roots. Okay, sekarang ni dia bagi kat kita satu persamaan kuadratik. Okay, dia bagi kita satu persamaan kuadratik. 2x ke 2 ditambahkan dengan x sama dengan 4. Okay, notice kat sini persamaan kuadratik ni bukan dalam bentuk general form. Okay, dan dia cakap roots bagi persamaan kuadratik ini adalah alpha dan beta. Maksudnya dia tak cari lagi lah. Okay, seterusnya dia bagi benda ni saja. Kemudian dia suruh kita bentukkan persamaan kuadratik yang baru dengan punca-punca yang berikut. Soalan yang pertama dia suruh kita bentukkan persamaan kuadratik dengan punca yang ini. Persamaan yang kedua dia bagi kita suruh kita bentuk persamaan kuadratik dengan punca ini. Dan soalan yang C dia suruh kita bentuk persamaan kuadratik dengan punca ini. Okey, jadi biasanya soalan begini, dalam ayat yang pertama ni adalah maklumat yang kamu kena keluarkan. Okey, maklumat yang kamu kena keluarkan untuk kita jawab soalan A, B dan C ni. Okey, cakap nanti kamu pening, tak faham. Jadi terus kita cuba jawab soalan ni. Okey, persamaan yang dia bagi adalah sebab kat sini. 2x kuasa 2 ditambahkan dengan x sama dengan 4. Biasanya bila kita nak jawab soalan tentang sum of roots dan juga product of roots ni, kalau dalam ayat yang pertama dia bagi persamaan kuadratik, okey, dan kemudian dia suruh kita bina persamaan kuadratik yang lain, okey, persamaan ni biasanya dia nak suruh kita keluarkan maklumat sum of roots dan juga product of roots dia ni. Okey, dan benda tu kita akan guna untuk jawab soalan ABC ni. Okey. Jadi nak cari sum of roots dan juga product of roots untuk persamaan ini, apa yang kita perlu buat adalah tukarkan dia kepada bentuk general form dulu. Jadi 4 ni kita kena pindah ke sebelah kiri, maka kita akan dapat 2x kuasa 2 ditambahkan dengan x ditolakkan dengan 4 sama dengan 0. Okey, sekarang dah jadi general form. Jadi kita tentukan dia punya A adalah 2, B dia kat sini adalah 1 dan C dia adalah negatif 4. Okey, kita dapatkan dia punya sum of roots. Sum of roots ataupun dia punya alpha tambahkan dengan beta. Okey, alpha tambah beta iaitu negatif B dibahagikan dengan A. Jadi alpha ditambahkan dengan beta ataupun sum of roots ni adalah negatif B dia adalah 1, A dia adalah 2. Okey, jadi ini adalah nilai alpha tambah beta. Benda ini kamu kena simpan. Okey, sebab kita nak guna benda ini untuk jawab soalan ini nanti. Alright. Okey, sekarang ni kita hold dulu benda. Kita tengok dulu. Okey, ni baru product sum of roots. Sekarang kita nak dapatkan product of roots untuk persamaan yang ini. Okey, sebab kat sini. Product of roots adalah sama dengan alpha times beta. Okey, dan benda ni adalah sama dengan C over A. C dia tadi adalah negatif 4 dan A dia adalah 2. Masukkan kat sini. Negatif 4 dibahagikan dengan 2. Negatif 4 bahagi 2, kita akan dapat negatif 2. Dan benda ini adalah product of roots ataupun alpha didarabkan dengan beta. Okey, dua benda ini kita kena ambil dan simpan. Okey, saya highlightkan benda ni. Yang ni dan juga yang ni. Okey, sekarang kita belum jawab lagi soalan A, B dan juga C. Okey, kita hanya baru keluarkan sum of root dan juga product of roots daripada persamaan ini sahaja. Sekarang kita nak bina persamaan kuadratik dengan menggunakan punca-punca A tambah 3, B tambah 3. Okey, saya akan menjawab soalan ini dekat sebelah. Alamak, apa soalannya? Ni. Okey, kalau kamu ingat tadi, saya tulis kat sini lah supaya kita ingat.
Alpha tambah beta. Sum of root tadi yang kita dapat adalah -1/2. Product of roots pula alpha darabkan dengan beta. Nilai yang kita dapat adalah -2. Okey, saya simpan dekat sini. Okey, sekarang kita nak jawab soalan A. Dia suruh kita bina persamaan kuadratik dengan menggunakan punca alpha tambah 3 dan juga beta tambah 3. Okey, kalau kita nak bina persamaan kuadratik, formula dia tadi adalah x square minus sum of roots x ditambahkan dengan product of roots sama dengan kosong, betul tak? Okey, ini adalah formula dia untuk kita bina persamaan kuadratik. Sekarang ni, ini adalah dia punya roots dia. Okey, ini adalah dia punya roots. Jadi kita kena dapatkan sum of roots dan juga product of roots dulu. Okey, sum of roots. Sum of roots iaitu hasil tambah punca, iaitu alpha tambah 3. Ni, yang ni punca dia. Ditambahkan dengan beta tambah 3. Okey, benda ni kita boleh buka kurungan, maka kita akan dapat alpha tambah 3 ditambahkan dengan beta tambah 3. Okey, 3 dengan 3 ni kita boleh tambah. 3 tambah 3 jadi 6. Maka kita akan dapat alpha tambahkan dengan beta ditambahkan dengan 6. Okey, setakat ni boleh follow ke? Boleh. Okay. Benda ni tak habis lagi ya. Alpha tambah beta ni kita boleh gantikan dia dengan nilai yang kita dapat tadi. Nampak ni? Tadi, persamaan tadi yang kita buat ni tadi, daripada ini, kita dah keluarkan dia punya sum of roots dan juga product of roots. Alpha tambah beta, nilainya adalah -1/2. Nilai ni tadi, kita gantikan di sini. Okey, jadi kita gantikan masuk dekat sini, dia akan jadi -1/2 ditambahkan dengan 6. Jadi yang ni dapat berapa? Alamak, kalkulator saya tak bawa pula. -1/2 tambah 6. -1. Allah, lambatlah kalkulator ni. Kejap saya pergi ambil kalkulator. 11/2 cikgu. Dapat berapa? 11/2. 11/2. Tukarkan kepada pecahan tak wajar. Oh, 11/2 lah pecahan tak wajar. Allah, blur pula petang-petang ni. Okey, jadi dapat 11/2. Ini adalah sum of roots. Okey, sebab apa kita kena ganti nilai alpha tambah beta ni? Sebab kalau kita tak ganti, macam mana kita nak masuk dalam ni? Dia akan jadi unknown nanti. Ada 2 unknown. Okey, jadi benda ni kita kena ganti dengan nilai yang kita dah dapat. Okey, ni baru sum of roots. Sum of roots kita dah settle. Yang ni kita dah dapat. Seterusnya kita nak dapatkan product of roots pula. Okay, jadi kita tulis kat sini. Product of roots sama dengan produk dia adalah ni. Alpha tambah 3 didarabkan dengan beta tambah 3. Sebab apa yang ni? Ni roots dia tadi. Okey, ni roots yang pertama, ni adalah roots yang kedua. Okey, jadi kita darabkan kedua-dua ini. Okey, alpha didarabkan dengan beta. Kita akan dapat alpha beta. Ni darab yang pertama. Yang ni kamu kena tahu algebra, pengembangan. Ni form 3 dulu belajar pengembangan ni. Ke form 2 saya tak ingat dah. Okey, alpha darab beta jadi alpha beta. Alpha didarabkan dengan 3 akan dapat 3 alpha. Salah pen. Okey, 3 alpha. Okey, settle. 3 darabkan dengan beta akan dapat 3 beta. Dan yang terakhir, 3 didarabkan dengan 3 akan dapat positif 9. Okey. Sekarang ni, yang ni belum settle lagi. Dekat sini. Okey, dekat sini. Sini ada 3, sini pun ada 3. Kita kena buat pemfaktoran. 3 dengan 3 kat sini kita boleh keluarkan tak depan. Dia akan jadi macam ni. Alpha, beta ditambahkan dengan 3 kurungan alpha tambah beta tambahkan dengan 9. Okey, boleh follow tak ni? Ni adalah apa yang kamu belajar waktu form 2. Dekat sini ada 3, sini pun ada 3. Benda ni sama. 3 dengan 3 ni kita boleh keluarkan tak kat depan. Dia akan jadi macam ni. Okey? 3 dengan 3 kita keluarkan. Ni nama dia pemfaktoran. Kalau kita kembangkan kurungan ni balik, kita akan dapat benda yang sama macam di atas. 3 darab alpha dapat 3 alpha. 3 darab beta akan dapat 3 beta. Okey. Sekarang kita nak gantikan nilai. Alpha beta. Nilai dia kita dah dapat mula-mula tadi. Iaitu -2. Gantikan masuk. Okey. -2 ditambahkan dengan 3. Okey. Alpha tambah beta. Yang ni pula nilai kita nak ganti. Alpha tambah beta, nilai dia adalah -2 yang mula-mula kita dapat tadi. Yang saya suruh simpan tu. Okey, kat sini kita letak
1/2 ditambahkan dengan 9. Okey, lepas tu kita dah boleh selesaikan yang ini. Okey, jadi kita selesaikan negatif 2 ditambahkan dengan, okey, tolong darabkan kat saya 3 dekat negatif 2. Oh, ni dapat negatif 3/2. Kejap. Okey, jadi yang ni 3 dekat negatif 2 kita akan dapat negatif 3/2 ditambahkan dengan 9. Okey, tolong tekan kalkulator, saya tak ada kalkulator. Negatif 2 tolakkan dengan 3/2 tambahkan dengan 9. Berapa hasil dia? 11/2. Dapat 11/2 juga. Positif ke? Positif. Okey, jadi dapat 11/2. Okey, selesai dah kita punya sum of roots dan juga product of roots. Tapi kita masih belum menjawab soalan. Soalan nak kita bina quadratic equation. Maksudnya kita kena masukkan nilai lah. Ni masuk kat sini, ni pun masuk kat sini. Maka kita akan dapat, saya tulis kat sini, x kuasa 2 ditolakkan dengan sum of roots dia tadi adalah 11/2 x. Ni sum of roots 11/2 masuk sini. Dia adalah 11/2x ditambahkan dengan dia punya product of roots pun 11/2 juga. Ditambahkan dengan 11/2 sama dengan 0. Okey, tetapi persamaan kuadratik, banyak pula tetapi. Okey, kita tak nak ada pecahan kat sini. Okey, kita tak nak ada pecahan. Jadi pecahan ni kita kena hilangkan. Okey, kita kena hilangkan. Berapa nilai dekat bawah ni? Nilai dekat bawah ni adalah 2. Nak hilangkan nilai 2 dekat bawah ni, maka kita kena darabkan pecahan ini dengan 2. Supaya 2 dengan 2 kita boleh potong dan hilanglah 2 dekat bawah tu. Tetapi disebabkan ini adalah persamaan linear, okey, ni melibatkan linear, maka kalau satu benda darab 2, semua sekali kita kena darabkan dengan 2. Okey, jadi yang ni kita darab 2. 2 darabkan dengan x kuasa 2, kita akan dapat 2x kuasa 2 ditolakkan dengan yang ni, 2 dengan 2 kita boleh potong. Okey, 11/2 darab 2 kita boleh potong, tinggallah 11x. Ditambahkan dengan yang ni, 11/2 darabkan dengan 2, boleh potong, tinggallah 11. Dan benda ini sama dengan 0. Siaplah kita punya soalan A. Okey, 1 minit. Kita renung kembali, tengok balik apa yang saya tunjuk kat depan ni. Okey, kuat-kuatlah ada apa-apa nak tanya, terus tanya sekarang. Okey, sementara saya minum air ni. Okey, boleh faham ke? Yang penting benda ni, kamu kena simpan dulu. Okey, benda ni tadi dapat daripada mana? Daripada first ayat yang dia bagi. Okey, daripada first ayat yang dia bagi. Okey, maklumat pertama yang dia bagi, kita keluarkan dulu sum of roots dan juga product of roots dia. Okey, dan benda ini kita akan gunakan untuk jawab ketiga soalan ni. Okey. Boleh Alright. Kalau boleh, kita tengok soalan yang kedua, B. Okey, sama je jalan kerja dia. Sama je konsep dia. Okay, yang membezakan dia, soalan A dengan B adalah punca yang dia bagi tu. Tadi dia bagi punca alpha tambah 3 dan juga beta tambah 3 puncanya. Yang kedua, punca yang dia bagi adalah 2 alpha dan juga 2 beta. Ini adalah punca yang. Macam mana nak bentuk persamaan kuadratik? Kita masukkan ke dalam persamaan, iaitu x kuasa 2 ditolakkan dengan sum of roots x ditambahkan dengan product of roots sama dengan 0. Okey, nak dapatkan persamaan kuadratik, dapatkan sum of roots dan juga product of roots. Okey, dapatkan sum of roots dulu. Sum of roots adalah hasil tambah punca. Tambahkanlah kedua-dua ini. Jadi 2 alpha ditambahkan dengan 2 beta. Okey, sama macam tadi. Ni 2, ni pun 2. Okey, ni 2, ni pun 2. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita faktorkan. 2 ni kita campak ke depan. Okey, letak 2 ni dekat luar, alpha dengan beta, kita letak dia dalam kurungan. Macam ni. Okay, ini adalah pemfaktoran. Okay, sebab tu dulu waktu lower form, form 2, form 3, pemfaktoran, algebra semua kamu kena belajar betul-betul. Sebab kita nak guna kat sini lah. Okay, benda-benda macam ni. 2 dengan 2 ni kita boleh faktorkan keluar, dapatlah begini. 2 kurungan alpha tambah beta. Kalau kita kembangkan semula, kita akan dapat balik jawapan macam yang di atas. Okay, 2 darab alpha dapat 2 alpha, 2 darab beta dapatlah 2 beta. Okay, alpha tambah beta, nilainya tadi adalah negatif 1/2. Gantikan dia di sini. 2 didarabkan dengan negatif 1/2. Okey, jadi jawapan dia akan dapat negatif 1. Tekan kalkulator. Okey. Settle sum of roots. Okay, sekarang kita tengok product of roots pula. Product of roots adalah hasil darab dua benda ni. Ni dengan ni. Okey, jadi 2 alpha didarabkan dengan 2 beta. Apa hasil dia? Okey, kita darabkan nombor dulu. 2 darab 2. 2 darab 2 jadi berapa? 2 darab 2 jadi 4. Okey. Alpha darab beta
dapatlah alfa beta. Okey, 2 alfa darab 2 beta. Kalau tak ingat cara nak darab, dia contoh macam ni lah. 2x darabkan dengan 2y. Macam tu je, sama. Okey, kita darabkan nombor dulu. 2 darab 2 jadi 4. Okey, x darab y jadi xy. Sama juga benda ni, cuma dia guna alfa dengan beta, tu je. Okey, jangan pening-pening kepala. Okey, so alfa beta. Benda ini kita dah tahu dah nilai dia iaitu negatif 2 tadi. Okey, maklumat yang kita dapat mula-mula tadi. Gantikan masuk di sini, maka kita akan dapat 4 darabkan dengan negatif 2. Jadi hasil dia adalah negatif 8. Alright, jadi kita dah dapat dah kedua-duanya, sum of roots dan juga product of roots. Next thing, apa yang kita nak buat adalah gantikan masuk di dalam equation. Okey, ganti masuk. Kat sini ada ruang kosong seperti kat sini. X kuasa 2 ditolakkan dengan sum of roots adalah negatif 1. X ditambahkan dengan product of roots dia adalah negatif 8 sama dengan kosong. Okey. Settle kan? Negatif dengan negatif dia akan jadi positif. Jadi kita dapat X kuasa 2 tambah 1X. 1 tak tulis, terus tulis X. Ditolakkan dengan 8. Okey, tambah tolak kat sini dia akan jadi tolak 8. Allah, gerak pula. Tolak 8 sama dengan kosong. Maka siaplah kita punya persamaan kuadratik dengan punca yang diberi iaitu 2 alfa dan juga 2 beta. Okey, boleh? Ada apa-apa nak tanya? Clear ke? Alright, kalau tak ada apa-apa nak tanya, terus proceed kepada contoh yang terakhir untuk hari ini. Ni last PDPR. Lepas ni kita jumpa dekat bersemuka pula. Okey, contoh yang terakhir. Okey, punca yang diberi adalah alfa kuasa 2 dan juga beta kuasa 2. Dia nak suruh kita bentukkan persamaan kuadratik. Okey, jadi cara nak bentuk, tulis dulu formula dia iaitu x square minus sum of roots x ditambahkan dengan product of roots sama dengan kosong. Okey, dapatkan sum of roots dulu. Sum of roots sama dengan alfa kuasa 2 ditambahkan dengan beta kuasa 2. Okey, benda ini macam mana kita nak dapat sebenarnya? Okey, yang ni dia lain sikit. Kamu kena tengok ni betul-betul. Kalau alfa, saya tunjuk kat tepi benda ni saya tunjukkan di tepi. Alfa tambah beta kuasa 2. Benda ini adalah tak sama dengan ini. Alfa tambah beta kuasa 2 tak sama macam alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2. Kalau yang ini kita kembangkan dia akan jadi macam ni. Alfa tambah beta, alfa tambah beta. Okey, kita buka lagi kurungan. Kita kembangkan dia. Okey, alfa darab alfa kita akan dapat alfa kuasa 2. Alfa darab beta kita akan dapat alfa beta. Beta darab alfa akan dapat alfa beta juga. Dan last sekali, beta didarabkan dengan beta, kita akan dapat beta square. Kuasa 2. Okey, benda ni kita boleh simplifykan. Alfa beta ditambahkan dengan alfa beta. Ni kamu anggap je macam xy tambah xy. Sama je. Kat sini cuma diguna alfa dengan beta. Tapi sama je macam x ke y ke sama. Okey, same thing. Jadi alfa beta tambah alfa beta dia akan jadi 2 alfa beta. Jadi kat sini alfa kuasa 2 ditambahkan dengan 2 alfa beta ditambahkan dengan beta kuasa 2. Okey, jadi kalau benda ini kita kembangkan dia akan jadi macam ni. Okey, saya boleh susun balik. Alfa kuasa 2 ditambahkan dengan beta kuasa 2 ditambahkan dengan 2 alfa beta. Okey. Dalam ini kat sini kita nak alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2 je. Kita nak ni je, tapi tiba-tiba ada benda ni kat belakang. Jadi, nak buang benda ni, kita kena tolakkan je. Okey, kita kena tolakkan dia dengan Allah, susah kan. Okey, tolakkan dia dengan 2 alfa beta. Okey, sebab apa kita kena tolak ni? Okey, sebab kita nak benda ini sahaja. Okey, kita nak benda ini sahaja. Kalau kita kembangkan ni, kita akan dapat yang ini. Okey, kalau kita yang ni, kita kembangkan, kita akan dapat benda ini. Tetapi disebabkan sum of root adalah yang ini sahaja, kita nak yang ini sahaja, jadi kita kena tolakkan dengan 2 alfa beta dekat sini. Okey, jadi alfa kuasa 2 tambah b kuasa 2 tambah beta kuasa 2 ni kita boleh tulis dia sebagai alfa tambah beta square. Okey, tetapi benda ni kena tolakkan dengan 2 alfa beta. Beta. Okey. Ni, faham tak benda ni? Macam mana saya dapat benda ni?
Okey, lagi sekali seulang saya terangkan betul. Alpha kuasa 2 tambah beta kuasa 2. Okey, yang ini kalau saya kembangkan saya akan dapat benda ni. Alpha beta Yang ini kalau saya kembangkan saya akan dapat alpha kuasa 2 beta kuasa 2 tambahkan dengan 2 alpha beta. Tetapi saya tak nak benda belakang ni. Saya nak yang ini saja. Jadi disebabkan saya nak buang benda ni, saya kena tolakkan dengan 2 alpha beta. Okey, jadi sebabkan itu benda ni kena tolakkan dengan 2 alpha beta, barulah semua ini sama dengan benda yang di atas. Okey, kalau kamu tak faham lagi apa yang saya cakap ni, nanti lepas ni saya akan bubuh recording ni dalam YouTube. Tengoklah balik ulang sampailah kamu faham, ataupun dalam kamu boleh tengok dia punya jalan kerja yang dengan lengkap. Dalam buku teks pun ada, kat sini dia ada tunjukkan. Okey. Okey, jadi terus kita sambung daripada sini. Okey, alpha tambah beta. Benda ni pun kita dah dapat macam yang saya suruh kamu simpan mula tadi. Okey, alpha tambah beta nilai dia adalah negatif 1/2. Gantikan masuk negatif 1/2 kuasa 2 ditolakkan dengan 2 alpha beta. Alpha beta pula nilai dia adalah negatif 2. Gantikan masuk di sini. Okey, jadi 2 darabkan dengan negatif 2. Okey, kita selesaikan. Boleh tekan kalkulator. Negatif 1/2 kuasa 2 dia akan dapat 1/4. Negatif 2 didarabkan dengan negatif 2, kita akan dapat positif 4. 1/4 tambah 4, kita akan dapat 4 1/4. Tekan kalkulator sekejap, tukar je pecahan tak wajar berapa ni? Pecahan tak wajar. 1/4 tambah 4, 17/4. Alright, thank you. Dapat 17/4. Okey, selesai dah untuk sum of root. Okey, sum of roots ni yang pening sikit. Product of root dah senang dah. Okay, sekarang kita tengok product of roots pula. Okay, product of roots bermaksud hasil darab kedua-dua roots ini, iaitu alpha kuasa 2 didarabkan dengan beta kuasa 2. Okey, ini sama je macam x kuasa 2 tambahkan dengan y kuasa 2. Hasil dia kita akan dapat alpha kuasa 2 beta kuasa 2. Okey, bila yang ni ada kuasa 2, yang ni pun ada kuasa 2, kita boleh factorizekan kuasa 2 tu di luar macam ni. Alpha beta kuasa 2. Okey, nampak beza dia Okey, benda ni dalam kurungan alpha beta kuasa 2 adalah sama dengan yang ni. Benda ni dengan benda ni sama. Tetapi yang ini dan juga yang ini tak sama. Nampak macam sama tapi tak sama. Okey, yang ni sama. Okey, alpha beta. Alpha beta nilai dia adalah negatif 2. Gantikan masuk dekat sini. Negatif 2 kuasa 2. Negatif 2 kuasa 2, hasil dia kita akan dapat 4. Okey, sekarang kita dah dapat nilai sum of roots adalah 17/4. Product of roots kita dah dapat nilai dia 4. Sekarang apa yang tinggal hanyalah kita masukkan ke dalam persamaan. Okey, x kuasa 2 ditolakkan dengan sum of roots. X ditambahkan dengan product of roots sama dengan 0. Gantikan masuk, x kuasa 2 tolakkan dengan sum of roots tadi adalah 17/4. X ditambahkan dengan product of roots adalah 4 sama dengan 0. Okey, macam saya cakap tadi, dalam persamaan kuadratik kita tak nak ada pecahan ni. Okey, tapi sekarang ada pecahan. Okey, macam mana kita nak buang pecahan? Tengok nombor kat bawah dia. Nombor kat bawah dia adalah 4. Jadi nak buang 4 ni, kita kena darabkan dia dengan 4. Tadi kita nak bawah ada 2, kita nak hilangkan 2, kita darab 2. Yang sekarang ni, bawah ada 4, nak hilangkan dia, kena darabkan dengan 4. Satu benda darab 4, semua sekali darab 4. Okey, semua sekali darab 4. Termasuklah kosong ni. Jadi tak ada gunalah, kosong darab 4 dapat kosong juga. Okey, jadi tak payah darab 4 lah untuk kosong ni. Okey, semua sekali darab 4, kita akan dapat 4x kuasa 2 ditolakkan dengan yang ni 17/4 darabkan dengan 4, potong-potong, tinggal 17x ditambahkan dengan 4 darab 4, kita dapat 16 sama dengan 0. Selesai dah persamaan kuadratik yang terhasil berdasarkan roots alpha square beta square. Okey, example 4 ni sebiji saya ambil daripada buku teks. Ni kamu boleh refer ni. Buku teks muka surat 40. Kamu boleh tengok balik sampai kamu faham, ataupun kamu boleh ulang balik video saya nanti sampailah kamu faham. Okey, itu sahaja pelajaran pada hari ini. Ada apa-apa nak tanya sebelum kamu pergi buat latihan sendiri? Tak ada. Okey, baik. Ini adalah kali terakhir kita punya PGPR sebelum kita berbuka pada minggu hadapannya. Jadi sebelum kamu balik ke sekolah pada minggu depan, tolong semak balik nota-nota, video-video, sebab bila kamu bersemuka nanti, apa yang kita dah belajar waktu PGPR tidak akan diulang semula. Okey, jadi saya harap kamu fahamlah apa yang belajar. Tak faham, ulang balik video nanti. Okey, itu saja pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live dan pergi jawab latihan. Macam biasa, latihan saya dah letak kat GC.
Okey, Terima kasih, Assalamualaikum. Guru. Terima kasih cikgu. Cikgu. Cikgu.